亲爱的弟兄姐妹，平安，Shalom。来，这个早上我们来到神的面前，我们要敬拜赞美他，我们要高举他的名，因为他已经看顾我们，帮助我们在这个礼拜，所以来一起，我们要献上这个的敬拜赞美给他，来，所以这个献上感恩可以当作火炬。给我们的主，奉主耶稣基督的名，来一起我们唱。我的救赎主，我感谢你，耶稣，你深深恢复我心灵，我感谢你，你深深奇妙医治我，感谢你主耶稣，你深深丰盛祝福我，感谢我主。我们举起我们的双手，我们说：一切尊荣歌颂赞美，感恩归于你耶稣，我不知如何能报答你的爱，唯有将尊
尊贵和荣耀，权柄都归于我神。我要一生一世敬拜你，耶稣。你舍身我的救赎主，我感谢你，耶稣。你舍身恢复我心灵，我感谢你。你舍身奇妙医治我，感谢你主耶稣。你深深丰盛祝福我，感谢我主。一切主荣歌颂赞美，感恩归于你，耶稣。我不知如何能报答你的爱，唯有将尊贵和荣耀权柄都归于我神。我要一生一世敬拜你，耶稣。来，我们举起我们的双手，一切主荣歌颂赞美，感恩归于你，耶稣。我不知如何能报答你的爱，唯有将尊贵和荣耀权柄都归于我神。我要一生一世敬拜你，耶稣。让全心全意我们一起说，一切主荣歌颂赞美，感恩归于你，耶稣。我不知如何能报答
欢乐，我们要敬拜赞美你耶稣，我们要高举你的名，我们要高举你的名。时时刻刻在我心坎里说我念的歌颂赞美一切抗胜弱全归于你，求你喜悦遇见主，喜悦的见主，我的心因你的喜乐，时时刻刻在我心坎里说默念的歌颂赞美一切抗胜弱全归于你，求你喜悦的见主，喜悦的见主，我的心因你的喜乐，我的心因你我的心因你我的心因你我的心因你的喜乐。哈利路亚，哈利路亚，是的啦啦啦巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，是的的的的的啦啦啦巴拉巴拉巴拉巴拉。让我们预备我们的心，我们要赞美主耶稣。我们相信，我们有一个大而可畏的王，万王之王，万主之主。来一起，我们赞美他，奉主耶稣基督的名来了，来一起高声说阿门。给主耶稣滚热烈掌声。来一起拍手。一起拍手。来，我们预备，我们在唱。全心感谢，全心赞美，进入你的约，全心颂赞，献上委屈，是最纯的果子。在你里面，一无挂虑，喜乐满溢。常常感谢，不住祷告，盼望在于你。我要全心赞美，跳舞颂扬你名，在你天中与人生活在世上前路。我要全心赞美，赞美还要赞美不停，与人捧你欢呼声永不息。请拍手。来，我预备，来一起唱。全心感谢，全心赞美，进入你的约，全心颂赞，
献上委屈，是最纯的果子。在你里面一无挂虑，喜乐满溢，常常感谢，不住祷告，盼望在于你。我要全心赞美，跳舞颂扬你名，在你殿中一人生活在世上前日。我要全心赞美，冠冕还要赞美不停，一人捧你欢呼声永不止。在这我要全心，我要全心赞美，跳舞颂扬你名，在你殿中一人生活在世上前日。我要全心赞美，赞美还要赞美不停，一人捧你欢呼声永不息。我们说，一人捧你欢呼声永不息。在这，一人捧你欢呼声永不息。来，请拍手。哈利路亚，嘿，哈利路亚，给主耶稣最热烈的掌声。哈利路亚，哈利路亚。Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh.
sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.开启双眼，让我看见你的荣美，超越世上的一切。深深体会，耶稣你爱多宝贵，与你面对面，我心感动于无言。我仍要说，我要高举双手赞美耶，我要抬头仰望颂赞称谢，全心全意敬拜你，不住发出赞美，我要到宝座前赞美，我来就近你主，讨你喜悦，一生一世在殿中，永远唱着赞美。开启双眼，让我看见你的荣美，超越世上的一切。
深深体会。耶稣，你爱多宝贵耶！与你面对面，我心感动已无言。我仍要说，我要靠近，来，我们靠近，我们双手赞美耶！我要抬头仰望，颂赞呈现，全心全意敬拜你，不住发出赞美。我要到宝座前赞美耶，我要带动你主到底心耶，一生一生在殿中，永远唱着赞美。我要高举双手赞美，我要抬头仰望，颂赞呈现，全心全意敬拜你，不住发出赞美。我要到宝座前赞美，我来就近你主，讨你喜悦，一生一生在殿中，永远唱着赞美。双手，我们靠近我们的双手，赞美他。全心全意敬拜你，不住发出赞美。我要到宝座前赞美耶，我来就近你主，讨你喜悦，一生一生在殿中，永远唱着赞美，一生一生在殿中，永远唱着赞美，一生一生在殿中，永远唱着赞美。给主耶稣基督的掌声，给主耶稣基督的掌声，哈利路亚，哈利路亚。Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. 我们一起低头祷告，Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, 我们的天上的父， kami bersyukur kami telah memasuki bulan terakhir di tahun ini Tuhan. 我们感谢你，我们已经进入了这个年尾， Oleh sebab itu kami merasa penuh ucapan syukur di dalam hati kami. 我们带着满心的感恩， Kami minta hikmat-Mu Tuhan dan pengertian daripada-Mu lebih lagi, 我们求你的智慧了，还有让我们能够明白， supaya kami dapat mempersiapkan diri memasuki tahun yang baru di 2021 dengan lebih baik lagi. 使得我们有办法来准备我们的心，来迎接新的一年，也就是2021年。 Urapi kami Tuhan, 主耶稣，你的恩膏我们，
Kami mau buka pikiran dan hati kami untuk dengar isi hati 我 Tuhan. 们要把我们的心打开，要听从你的话。 Berbicaralah, sampaikan isi hatimu dan tegur kami, 主耶稣，你来提醒我们，你来教导我们， supaya kami semakin selaras dengan Engkau. 使得我们能够和你同行。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, 在主耶稣我们复活的神， kami alaskan doa ini. 我们把一切交在你手中。 Haleluya. 哈利路亚，阿门。 Shalom. 平安， Senang sekali bertemu kembali dengan Anda. 在很高兴的可以再见到你们。 Walaupun tak terasa kita sudah masuk di bulan terakhir di tahun 2020. 也就是说，不知不觉我们已经进入的最后的一个月，在这2020年。 Di mana sebagian besarnya 9 bulannya kita ada dalam masa prihatin pandemi. 也就是说，大多数在这个9个月里面呢，我们处在疫情当中。 Itulah sebabnya pada hari ini kita mau belajar satu buah judul yang namanya Pandemic Fatigue. 之所以因为这样子的状况之下，我们想要学习一个题目，也就是说疫情中的疲劳。 Karena fatigue itu pasti akan dirasakan oleh setiap orang tanpa terkecuali. 那在这里，这个疲劳这个感觉呢，是每一个人都一定会感觉到的。 Kalau Anda lihat gambarnya, ada gambar seorang wanita dengan kepalanya penuh dengan coretan, penuh dengan pikiran, penuh dengan kegiatan online, merasakan fatigue yang luar biasa. 你可以看到说，这边有一个图案，就是说一个女生，可以看到她头脑里面好像画了乱画一样，但是你可以感觉到吗？她是在疲劳的当中。 Mengapa fatigue ini harus kita pelajari? Karena hal ini tidak terelakkan. 为什么我们必须要在学习这个疲劳呢？因为这样子是不可阻挡的。 Saya mengatakan tidak terelakkan karena di zaman COVID ini tidak ada expert. Semua orang adalah beginner dalam menghadapi COVID-19. 所以在处在这个疫情当中呢，没有人是有预料得到的，大家都是学者。 Jadi setiap kita pasti mengalami, yang membedakan hanya apakah kita mengakuinya atau kita hanya menyangkalnya. 那这边呢，每一个人都一定会经历到的，你只是差别在于说，你是否承认要经历这一切，还是你不承认呢？ Nah, sejak kegiatan onsite berubah menjadi seluruh aktivitas online, 那我们可以看到说，一般我们可以在外面的互动，但是现在改变成我们必须要在家里来做这些事情。 saya pribadi merasakan begitu lelahnya melihat wajah manusia, rekan, teman, keluarga, kotak-kotak rupanya kalau di dalam Zoom. 那我自己呢，本身也是觉得说很累，因为我每次看到我的亲戚朋友啊，我的亲友那一些都是在一个框里面，也就是 Zoom 里面。 Persiapan untuk ibadah, persiapan untuk training, persiapan untuk pekerjaan, semuanya double portion karena pindah dari onsite kepada online. 那这个我们要做的一些事情都是变2倍了，因为以前呢直接可以直接面对面都可以解决的问题，现在我们必须要在线上来见面。 Rasanya rindu ya beribadah bersama lagi di dalam satu ruangan besar bersama-sama. 其实我感觉到，就是我很渴望能够在一个大厅里面可以跟大家一起聚在一起。 Dan yang sudah pasti kangen liburan walaupun pasportnya sudah berjamur semua. 其实我是可以跟大家坦白的说，我也是很渴望可以去度假。那你知道吗？我们的护照都是发霉了。 Saya menyimpulkan kita semua sedang kangen social attaching, not social distancing. 那我这边可以跟大家讲说，大家很渴望能够建立新的一个关系，而不是保持的距离。 Sekarang kita belajar apa itu yang tidak dapat terabaikan, yaitu tentang fatigue. 那我们现在要看什么是不可缺的呢？也就是疲劳。 Jadi fatigue kalau dalam terjemahannya adalah kelelahan ekstrim. 那这个疲劳当中呢，我们可以解释就是说极度的疲劳。 Fatigue itu terjadi sebagai hasil dari pengerahan tenaga atau penyakit. 那如果这个疲劳会产生出来，是因为从心理或者体质上消耗或者病痛。 Penyakit itu kita tidak selalu harus bicara dari organ di tubuh kita, tetapi juga di jiwa kita. 那这个病痛呢，我们不单单用我们的身体上来讲，也就是心灵也可以这么说的。 Kalau Anda perhatikan kata pengerahan tenaga, 那如果我们看到这边消耗能力， pengerahan tenaga itu tanpa kita sadari sedang terjadi dalam pikiran kita. 其实这个会发生是因为不知不觉出现在我们的思想里。 Karena pikiran kita itu senantiasa siaga. 因为我们的思想是永远已经在
站在前方已经预备好了。 Yang menyebabkan amigdala kita menjadi overuse atau dipakai terus-menerus. 那就是因为这样子，我们一直在消耗它，一直在使用它。 Amigdala yang overuse tentu akan menyebabkan panic attack. 那如果说你超过这个消化太多的话，当然你会处在一个紧张的状况之下。 Dan karena panic attack ini jaraknya cukup panjang sampai dengan 9 bulan sekarang, 那现在呢，这个期间呢，已经超过了9个月。 sangat mungkin untuk menjadi fatigue atau kelelahan ekstrim. 也就是说，也很有可能会变成极度的疲劳。 Walaupun kita semua berdoa, berpuasa dan percaya badai pasti 不 berlalu, 管说我们讲说，哎，我们也祷告了啦，我们也禁食了，我们相信说这个风浪一定会过的。 sambil percaya hal tersebut terjadi, kita harus bisa menyikapi fatigue ini. 带着我们的信心，我们仍然还是要学习，要来面临这个疲劳。 Pertanyaannya, 问题是在于说， apakah selama 9 bulan ini kita telah menjadi pribadi yang lebih baik? 那是否在这9个月里面呢，我们已经变了更好的一个人呢？ Artinya dibandingkan dengan sebelum pandemi dan sekarang, apakah kita sudah lebih baik di hadapan Tuhan? 那换句话来说，我们现在的状况是否比之前9个月的状况在神的面前更好呢？ Ini menjadi pertanyaan introspeksi bagi diri kita masing-masing. 这个问题是给我们自己来检讨。 Karena kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 28, 因为在罗马书第8章第28节里面 itu 说， jelas semua yang terjadi itu Allah turut bekerja dan pasti hasilnya adalah mendatangkan kebaikan. 因为我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。 Pertanyaan saya, 问题来了， 9 bulan pandemi yang kita alami, apakah kita mendatangkan kebaikan? 在这个9个月疫情当中，你是否得到益处了呢？ Saya mau kita masing-masing ambil bolpen dan kertas di rumah Anda 我 masing-masing. 想要邀请大家拿一张纸，还有一支笔， Coba tuliskan dengan sederhana, 用简单的方面来写说， 3 hal apa saja sih yang membuat Anda lebih baik dari sebelum pandemi? 你想想看，就是有3件事情之前跟现在的不同。 Misalnya Anda lebih sabar, 比如说，你现在变了更有耐心， karena mau nggak mau Anda harus menunggu. 因为你要不要，你还是要等。 Misalnya toleransi Anda semakin tinggi dari sebelumnya. 那你对别人的礼让已经超乎了 Setidaknya saya merasakan hal itu Bapak Ibu. 我自己感觉到这种状况。 Kalau dulu saya sudah setting planning itu nggak akan bisa meleset. 以前呢，如果我已经计划好的事情，我不可能会让它失误的。 Di masa pandemi ini meleset semua. 在这个疫情当中，所有都是失控了， Jadi toleransi saya harus bertambah tinggi. 所以我必须要让我们自己要有新的一个想法。 Apakah kita lebih mengandalkan Tuhan? 那是否你也是更依赖神呢？ Saya tahu dulu sudah mengandalkan Tuhan. Apakah sekarang setelah 9 bulan ini lebih lagi mengandalkan Tuhan? 我相信之前还没有疫情之前，你们是依赖神的，没错。但是我想要问的说，在这个当中呢，是否你更依赖神了呢？ Nah, semuanya ini akan tergantung pada kapasitas Anda untuk menerima keadaan ini atau mengabaikannya. 这一切呢，可以出现呢，就是说，在于当你能不能接受这样子的状况。 Kalau ditanya sampai kapan pandemi ini selesai, 如果说有人问说什么时候结束呢？ kedaulatannya Tuhan. 这全部都是神的掌控 Yang 中。 saya mau tanya kepada Anda, apakah Anda menerimanya atau 那 mengabaikannya? 现在我想要问大家呢，你接受呢，还是你忽略了呢？ Saya percaya jika Anda menerimanya, Anda akan tetap taat protokol. 那如果说你接受的话，我相信你会遵守所有的所发生的律法， Sampai kapanpun, 不管 tetap 到 taat 什么时 protokol. 候，你还是一样会遵行的。 Tetapi jika Anda mengabaikannya, 但是如果你忽视了， Anda tidak akan peduli dengan yang namanya protokol. 你当然会不管所有的法定。 Anak Tuhan tidak boleh memiliki double standard. 神的儿女不可以有双重标准。 Anda tidak bisa berdoa dan percaya di saat yang sama Anda melanggar protokol. 你不可能说我也是祷告，我也是有听神的话语，但是你又不遵行这所列下来的一个法规。 Makanya kalau bicara tentang apakah kita benar-benar menerima atau mengabaikannya, itu hanya masalah tempat simpannya saja. 其实如果我们在讨论到说你是否接受还是你忽视它，它的差别是在于说你放在哪一个地方而已。 Dalam perenungan saya buat satu quote. Saya katakan bahwa mengabaikan atau menerima keadaan
konteksnya pandemi ya, hanya berbeda tempat menyimpannya 那 saja. 如果说我自己可以有我自己的意见的话，我把它结论起来，不管你是护士呢，或者你是接受不同的事，单单在于存放的地方。 Tahukah Anda kalau Anda mengabaikan, dia tersimpan loh tetap di pikiran Anda. 那你 Tidak 晓 hilang. 不晓得，当你忽视它的话，它是存在我们的思想里头。 Tapi kalau Anda menerimanya, dia akan tersimpan di dalam hati Anda. 但是如果你接受它呢，它是存放在你的心里。 Waktu tersimpan di pikiran, 当你存在你的思想里面， Anda akan terus mencari konfirmasi. 你一直的去寻找它的答案。 Dalam bahasa Indonesia sederhananya, Cang- jadi kita belum kelar dengan diri sendiri. 在用印尼话、用简单的方面来讲，说你不放过你自己。 Tetapi waktu itu tersimpan di dalam hati 但 kita, 是如果你把它存在你的心里的时候， maka Anda sudah sepenuhnya move on. 那之所以你已经预备好了要往前走， So it's time to move on now. 所以现在呢是时间我们往前走了。 Tetapi harus dengan ukuran dan ritme yang benar. 但是必须要带两种事情，也就是尺寸要对，还有韵律也要对。 Ukuran dan ritme itu bicara tentang dimensi. 在这个尺寸还有韵律，我们在讲到空间。 Dan kita ada di dalam tahun dimensi yang baru. 那我们已经处在这个空间之下了。 Ukuran ibadah kita baru. 我们在教会的尺寸新的方面， Ritme ibadah kita baru. 我们的韵律方面也是新的， Kita ada dalam dimensi yang 我 baru. 们也是存在这个新的状况。 Coba kita refleksi diri. 来，我们来反省一下自己。 Ini masih dengan konteks apakah kita lebih baik dari sebelumnya ya. 这个我们还是在讨论说，我们是否比之前更好呢？ Dengan ibadah berdimensi baru yang online ini, 那如果用我们这样子线上活动、线上教会的一个空间， apakah Anda tetap melakukannya dengan sikap yang hormat terhadap hadirat 那 Tuhan? 你是否还是永远尊敬我们的神呢？ Atau jangan-jangan saat ini multitasking sambil cuci piring atau sambil makan? 或者你现在已经可以一心二用了，在洗盘子？ Sudah mandi belum? 那洗澡了吗？ Atau sedang selonjoran hampir tertidur lagi? 还是你躺在床已经快要睡着了？ Ini yang sering terjadi. 这个是时常发生的， Sulit untuk ada dalam channel yang sama dari awal sampai akhir. 很难从头到尾在同一条线上。 Present worship di channel A, 那在敬拜赞美的时候，可能你在第一线； firman Tuhan pindah ke channel B, 那如果在讲道的时候，你又翻到第二线； perjamuan kudus pindah ke channel C. 还有在圣餐的时候，你换到第三条线。 Makanya tidak bisa memberi karena bingung mau memberi di A, di B, atau di C. 之所以你没办法付出你的奉献，因为你不知道要哪里放，是 A 呢，还是 B 呢，还是第三线？ Jadi dua hal ini akan kita bahas 所 pagi 以 hari ini. 今天我们要讨论这两个方面。 Bicara tentang ukuran, firman Tuhanlah yang menjadi cerminan hidup kita. 如果我们在讲到尺寸的时候，让我们用神的话语成为我们的榜样。 Jadi kita bahas satu dulu ya tentang ukuran. 那我们在讨论现在尺寸， Jangan salah pakai ukuran. 你不要用错你的尺寸。 Ukuran kita bukan apa kata dunia. 我们的尺寸不是世界怎么说的， Ukuran kita firman Tuhan. 我们的尺寸是神怎么说呢？ Dan ini tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 18 yang merupakan ayat emas di dalam tahun dimensi yang baru. 所以我们现在要打开我们的圣经，就是哥林多后书第3章第18节。 Ibu Naomi silahkan 我 dibacakan. 帮大家念一下：我们众人既然向着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。 Waktu dikatakan kita mencerminkan kemuliaan 但 Tuhan, 在这边说镜子里反照的， yang Anda harus ingat di dalam pikiran Anda adalah 我们要在我们的思想里面存着的是 firman itulah cerminannya kita. 神的话语，就是我们的镜子。 Firman itu kita bisa tahu kalau kita baca Alkitab. 那个话语我们要怎么得着呢？就是当我们念经。 Makanya saya tuliskan di situ, the Bible is a mirror, not a window. 所以我这边写到一段话，就是圣经是一片镜子，不是一扇窗户。 Waktu Anda baca Alkitab, 当你在看圣经的时候， ini nih jadi cermin buat kehidupan kita. 所以这个圣经呢是我们的镜子。
Orang yang bercermin itu akan introspeksi dirinya. 如果你站在镜子前面的话，你会反省你自己的。 Beda kalau Anda melihat Alkitab ini sebagai jendela. 不同，如果你把这个圣经当做一个窗户，一扇窗户， Artinya Anda sedang melihat keluar dan mengintrospeksi keadaan atau orang lain. 那么可以讲到说，你是在往外面看，你是看别人，你在检讨别人。 Saya berdoa 9 bulan ini Anda banyak mengkoreksi diri Anda sendiri. Dan 我在 saya 这 juga 边带导 demikian. 就是说，9个月里面，你比较多检讨自己， Bukan mengoreksi keadaan, bukan mengoreksi orang lain. Beres dulu dengan diri kita 而 sendiri. 不是去检讨状况，而不是去检讨别人，但是把自己处理好。 Alkitab adalah cermin, bukan jendela. 圣经呢，是我们的一片镜子，而不是一扇窗户。 Dan itu tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 23 sampai dengan 25. 所以在这边也是在雅各书第1章第23节到第25节记载说的。 Setiap ayat menjelaskan begitu rupa sehingga kita tahu ada steps-nya di dalamnya. 圣经里面呢，解释的一步一步的，因为他要告诉我们说，每一步都有每一步的下一步的一个动作。 Silakan Ibu Naomi boleh 好，我 dibacakan. 就帮大家念雅各书第1章第23节说，因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后随即忘了他的相貌如何，唯有详细查看那全备使人自由的律法者，并且时常如此，这人岂不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。 Maka akan ada 3 hal yang menjadi panduan kita 所以在这边有3个可以引导我们， untuk menjadikan firman Tuhan tadi cermin, bukan jendela. 使我们把神的话语当成我们的镜子，而不是窗户。 Diajarkan loh stepnya. Yang pertama itu harus meneliti hukum 那 yang 所以在这 sempurna. 边说，他教导我们，我们必须要去懂律 Yang 法。 kedua, setelah meneliti kita harus bertekun di dalamnya. 在里面呢，我们必须要去遵行它。 Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi yang ketiga stepnya adalah kita harus sungguh-sungguh melakukannya. 所以不单单听了，然后忘记了，但是我们要全心全意的去行走。 Tiga-tiganya loh ya, bukan salah satu atau salah 2. 所以必须要3件都要做，不只是挑1或者挑2，但是3件都要做到。 Kalau sudah tiga-tiganya dilakukan, hasilnya adalah berbahagia oleh perbuatannya. 那如果你3件都做成的时候，他说必然得福。 Dalam bahasa aslinya menggunakan kata makaritos, 在原文说 makaritos 用这个字， yang artinya selain berbahagia juga berarti beruntung dan juga berarti diberkati. 在里面可以说不单单只是说得福，但是他说已经被祝福了，也是你是幸运的一个人。 Saya walaupun tidak melihat Anda secara langsung, 我虽然说没有真正的实在看到你们 tapi，saya mau tantang Anda melakukan tindakan iman. 但是我想要挑战你们用信心来 Siapa 做。 yang mau berbahagia, 谁想要得福、 beruntung dan diberkati angkat 被 tangannya. 祝福，而且被幸运者的，请 Kalau 举手。 Anda sudah mengalami 3 hal ini, 如果你经历这3件事， cocok disebut anak terang. 那你可以，你已经配的叫做光明之子。 Anak terang yang berbahagia, beruntung, diberkati, sanggup jadi berkat bagi orang lain. 也就是得福的、幸运的、被祝福的光明之子，你可以去祝福别人。 Itulah sebabnya saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Henry Mahan. 所以我很喜欢这个 Henry Mahan 里面说的一段话， Quote-nya berkata demikian. 他是这么写着的： Di dalam cermin firman Tuhan, 在神的话语的镜子里面， saya melihat Kristus. 我看到了基督， Saya melihat diri sendiri. 我看到了我自己， Saya melihat orang lain. 我看到了他人， Dan tanggung jawab saya terhadap mereka. 以及我对他们的一些责任。 Makanya saya katakan Alkitab itu cermin, bukan jendela. 之所以我跟大家强调说，圣经是一镜子，而不是窗户。 Bagaimana kita bisa punya tanggung jawab terhadap orang lain kalau kita sendiri tidak mencerminkan Kristus? 如何我们可以可以对别人负责，而我们没有反效成神的一个镜子呢？
Sekarang ukuran sudah beres. 那现在尺寸结束了， Kita masuk ke bagian yang ritme. 那我们再继续看我们的韵律。 Saya baru saja menyelesaikan 40 hari masa sabbatical saya. 那我现在呢，刚刚好做完我的40天的安息日。 Ibarat pertandingan F1, saya sengaja masuk ke pit stop lebih lama. 那如果说我们用那个跑道的速度来讲的话，我是跑得比较慢一点，比较长一点。 Biasanya 1 minggu sampai 10 hari adalah batas maksimal saya melakukan sabbatical. 通常我的时间呢，可能就是1到10天而已， Tiap tahunnya. 每一年。 Tapi tahun ini saya melakukan 40 hari. 但是今年我选择40天， Berhenti sejenak dari kegiatan online dalam pekerjaan dan dalam pelayanan. 停顿一下，在我的工作方面的上限，还有我的服饰的一方面的上限。 Karena saya merasa kegiatan saya semakin bertambah sibuk. 因为我感觉到我的工作越来越忙碌。 Bayangkan 1 hari bisa 4 sampai dengan 6 Zoom 你 per 可 hari 以 untuk 想 saya. 象吗？我每一天可以在电脑上面、荧幕上面做了4个到6个的开会，用 Zoom。 Di saat sedang sibuk-sibuknya, di saat itulah saya mengambil sabbatical. 所以当我在忙碌的时候，我选择做安息日。 Hati-hati ya, sibuk tidak sama dengan produktif. 那你要清楚知道说，你忙碌不代表说你有效率。 Saya ulangi, sibuk belum tentu produktif. 再一次哦，你在忙碌当中不代表你有效率。 Nah, dalam sabbatical saya punya beberapa pertanyaan sama Tuhan. 在我安息的时候呢，我有几件事情问过神， Hal-hal yang fundamental yang menolong saya untuk move on. 这一些事情也帮助我能够往前走。 Salah satunya adalah pertanyaan kapan pandemi ini segera berakhir. 其中一个问题就是说，什么时候这个疫情可以结束呢？ Basic question. 这个是基本上的一个问题。 Dan terjawab di dalam Yesaya 52 ayatnya yang ke-12. 所以在这里呢，神给我答案，也就是在以赛亚书第 Dari 52 situ 章。 saya belajar tentang arti ritmenya Tuhan. 所以在那边我开始学习神的韵律。 Saya bacakan dulu. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar. Wah, waktu dengar ini rasanya nggak nyaman. 当它里面是说你们出来必不知紧忙， Dan tidak akan lari-lari berjalan sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. 也不致奔逃，因为耶和华必在你们前头行，以色列的神必做你们的后盾。 Saya sudah pernah baca ayat ini tapi perenungannya berbeda di saat sabbatical. 所以我这段经文其实我已经念过了，但是在安息日的时候，我得到了不一样的启示。 Kita itu memperkatakan Mazmur 91 tiap-tiap hari bahkan lebih dari 1 kali. 我们呢，可能每一天不单单只一次，可能多次我们在讲，我们念诗篇第91章。 Kalau Anda perhatikan ayat yang berwarna kuning, Tuhan itu berjalan di depan kita, Allah Israel menjadi penutup barisan 如果 kita. 我们这边清楚的看到黄色的这一个标题上面呢，耶和华必在你们前头行，以色列的神必做你们的后盾。 Artinya Anda dan saya ada di tengah, di dalam barisan tersebut. 换句话说，我们正在处在中间，就是神的大牌里面。 Itulah sebabnya kita aman dalam perlindungannya. 之所以我们在它里面是安全的。 Bagaimana tidak aman, dijaga di depan, ditutup di belakang? 那你觉得怎么会不安全呢？前面它挡着，在后面它包围着我们。 Dengar dengan baik kecuali Anda keluar dari barisan. 听清楚，只要说你不从那个列队里面出来，你都 Waktu 是安全的。 dikatakan Tuhan berjalan di depanmu, 当他说耶和华必在你们前头行。 kalau Anda ada dalam barisan tuh paling kesel kalau belakang kita dorong-dorong. 那如果说你在排列当中，你可能就觉得说很不舒服。如果后面一直在往前挤， Maaf saya harus sampaikan ini. 但是我必须要跟大家讲这件事， Jangan dorong-dorong Tuhan pingin buru-buru keluar. 请你不要推神，跟神说出去出来，我要出去。 Waktu dikatakan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu, 但后面讲说以色列的神必做你们的后盾。 kalau Anda ada di dalam barisan, depan Anda terlalu lelet menyebabkan barisan itu bolong. 那如果说你在排队里面说你前面的人走得很慢，当然中间就有一个空缺。
Apakah dua sikap ini ada dalam 9 bulan ini? 那你觉得这两个态度是否存在 Anda 你这9 dorong-dorong 个月呢 Tuhan ？那是否你就一直推神呢？一直推 Dan 着 Anda 神？ lama sekali ikut ritmenya 或者 Tuhan. 你觉得说，哎呀，你放慢你的脚步太慢了， Inilah ritmenya Tuhan. 这个就是神的韵律。 Maaf, bukan ritme Anda, bukan ritme saya. 很抱歉，不是您的，也不是我的。 Ritme Anda dan ritme saya punya kepentingan berbeda dengan ritmenya Tuhan. 你的和我的韵律有不同的一个不同的一个观念。 Waktu ada kata barisan. 当我们看到说一个排队， Kita belajar barisan ya. 当我们来学习排队到底是怎么样， Pernahkah Anda melihat bentuk barisan di masa pandemi? 那你是否曾经看过这个疫情当中的列队是怎么样排的呢？ Sangat jelas jaraknya. 很清楚它的距离， Yang satu maju ada marking atau tandanya. 所以只要你往前跨的时候，前面有一个标志， Anda tidak bisa lompat 2. 你不可能跳跃2级， Anda tidak bisa selip 5. 你也不可能说杀刺伤5个人， Anda tidak bisa salip lewat kanan atau kiri. 你不可能往旁边右边拐一下。 Apa sih artinya? 那这个意思到底是什么呢？ Artinya kita sedang dididik Tuhan di masa pandemi ini 也就是说，神在这个疫情当中，神要教导我们， untuk punya kedisiplinan dan punya kebiasaan yang baru. 也就是拥有了新的一个习惯，也拥有了新的一个规定， Disiplin dan biasa untuk bergantung pada 也 Tuhan 就是能够远远依赖着我们的神， dalam keintiman untuk menjadi serupa dengan gambarnya. 能够保持我们的距离，使得我们跟神越来越像。 Makanya sering-sering ngaca, jangan lihat jendela. 是的呢，你要常常的照镜子，而不要看窗户， Dengan cara yang tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 25 tadi. 也就是用我们在雅各书刚才所记载的， Anda meneliti hukum yang sempurna, 你把它细查去看神的律法， Anda bertekun di 然后 dalamnya, 你遵行神的话语， dan Anda sungguh-sungguh untuk melakukannya. 你全心全意的去行走。 Pertanyaan saya, 问题在这里， ini kan butuh kesabaran. 这个状况呢，必须要耐心， Ini kan butuh ketekunan. 那这个必须要一个遵行的心， Kesabaran dan ketekunan untuk ngerti tentang ritmenya 也 Tuhan 就是能够去了解神到底要的韵律是什么， hanya bisa terjadi lewat membangun keintiman. 能够建立出这样子的状况是，只要你跟神保持你的关系。 Selamat untuk mempersiapkan diri. 我要恭喜大家来准备你的心。 9 bulan masa pandemi telah berlalu. 9个月的疫情已结束了， Let's move on. 来，我们往前走， Karena kita percaya 因为我们相信 Matius 16 ayat 27 Ma- akan digenapi. 马太福音第16章。 Kalau Anda lihat gambar ini. 那如果你可以看到这马太福音第16章第27节，看到这样子的图片， Barisannya begitu rapih. 你看它的列队那么的整齐， Jangan sibuk untuk melihat keluar sana tetapi introspeksi diri. 请不要忙着看右边的左边，请你反省你自己， Jangan nengok jendela terus. 也不要一直看到 Bercerminlah. 窗户，但是要照镜子。 Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 人只要在天父的荣耀里同着众使者降临，那时他要照个人的行为报应个人。 Pesan Tuhan, 神的话语， hari ini tetap ada dalam barisan ritmenya Tuhan. 今天请你保持在神的 Jangan 列队里面， dorong-dorong, 不 jangan 要一直 lambat-lambat. 推，也不要一直放慢脚步， Pastikan Anda ngerti dengan membangun keintiman. 确保你明白，你可以建立你跟神的关系。 Dan yang kedua tetap memastikan ukuran yang dipakai adalah firman Tuhan. 第二个，你要保持，你要保证你所用的尺寸是神的尺寸。 Ini cermin bukan jendela. 再一次说，这个是一片镜子，而不是一扇窗户。 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 请坚固您的心， Stay strong and God bless you. 上帝祝福你。 Mari kita tundukkan kepala. 我们一起低头祷告。 Bapak hamba selesai. 主耶稣，我们可以结束。 Terima kasih buat pengajaran dari Tuhan. 感谢您的展现神的教导， Untuk kami bisa move on dengan ukuran dan ritme yang benar. 使得我们用你的尺寸还有韵律的方法，有办法往前走。
Ampuni sikap kami yang selama ini mendorong-dorong ataupun berlambat-lambat. 请饶恕我们，如果最近我们一直在放慢脚步，或者一直推着， Ampuni sikap kami yang sibuk melihat jendela, lupa untuk bercermin. 也原谅我们的态度。如果我们一直看到外面的一扇窗户，而不是照一片镜子， Di penghujung tahun ini, 在最后的这个月 kami 端， mau semakin mencerminkan Kristus dalam hidup 我 kami. 们想要越来越像主耶 Tolong kami 稣。 Tuhan. 主耶稣帮助我 Kami 们， butuh Engkau lebih dari segalanya. 我们需要你超乎我们所有的， Biarlah setiap firman yang telah dibagikan 使得所有今天所分享出去的话语 tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat. 能够成长，也掉落在一个新的健康的心里面， Hanya untuk kemuliaan Tuhan. 来荣耀你的圣名。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus 奉 Allah yang 主耶 hidup, 稣基督圣名活的神， kami persembahkan doa ini. 我们把这样子的祷告放在你的手中。 Haleluya. 哈利路 Amin. 亚，阿门。 Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福大家。 Shalom. Atas nama Gembala serta seluruh pengerja dan Jemaat Mandarin Service CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Gina Darmawan yang telah menyampaikan pesan firman Tuhan yang memberkati kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman untuk sepekan ke depan. Ibadah online minggu depan tanggal 13 Desember 2020 akan dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus dan untuk itu kami minta Bapak Ibu dapat menyiapkan perjamuan kudus. Ibadah minggu depan juga akan disertai dengan ibadah raya Bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang dan pukul setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah Rerun 316 Youth Ministry English Service, ibadah anak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBPRJ CK7. Roti dan anggur perjamuan kudus kembali tersedia dan dapatkan juga lilin Natal di Tokopedia Integrity Online Store bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 4 sore akan dilayani oleh Nicholas Jaya Putra dengan tema bulan Desember Unwrapped. Ibadah tersebut diperuntukkan untuk anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun dan diadakan secara live di YouTube GBPRJ CK7 dalam bahasa Inggris. Mari anak-anak muda untuk bergabung dan tertanam di 316 Youth Ministry. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan pengenalan serta iman kita kepada Tuhan Yesus akan bertumbuh bersama-sama. Persembahan umum, kolekte perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam setiap hari Senin sampai dengan Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi dan masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link, ID serta password Zoom selama bulan Desember dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Sesuai dengan ketetapan pemerintah tanggal 9 Desember 2020 sebagai Hari Pilkada Serentak sebagai Hari Libur Nasional, maka pada tanggal tersebut doa fajar diliburkan. Tetapi untuk menara doa tetap ada seperti biasa mulai dari pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam. Gembala menghimbau seluruh pengerja dan jemaat masuk menara doa agar tetap intim dengan Tuhan. Sesuai arahan Gembala Sidang GBI Jalan Gatot Subroto Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, mulai tanggal 7 sampai dengan 27 Desember 2020, seluruh pengerja dan aktivis wajib mengikuti doa puasa bersama dan bagi jemaat dihimbau untuk mengikuti doa puasa ini. Untuk jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Tujuan dari doa puasa ini kita diminta untuk mendoakan keamanan NKRI, damailah Indonesiaku, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus, Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020. Mari kita mengambil bagian di dalam doa puasa bersama ini.
Tuhan Yesus memberkati. Usaha UMKM di Indonesia saat ini menghadapi kondisi keprihatinan yang dapat mendisrupsi supply dan demand. Perlukah para UMKM mereview ulang strateginya, serta menganalisa resiko-resiko yang dihadapi sehingga target yang diset dapat bertahan bahkan bertumbuh setelah pandemi ini? Dapatkan manfaat dan tips dari webinar ini, serta asesmen resiko dan strategi yang tepat, agar bisnis UMKM Anda dapat bertahan dan bertumbuh sesuai target yang Anda tetapkan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MUI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 pukul 7:30 malam sampai dengan pukul 9 malam. Dengan pembicara Sabam Huta-Julu. Dengan topik manajemen resiko bisnis UMKM. Webinar ini gratis, silahkan daftar segera dengan klik www.gbprj.org/MUI. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi 0813 8006 1070. Untuk call gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Ibu Irene Susanto. Call tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp di 0812 1286 4902. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 这个都就华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的思想前，让我们一起先讲第3个无形界的意义。因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？林后是舍山。但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信如此说话。”我们也信，所以也说话。第3个无形界的意义，第3个无形界是现代圣灵大大浇灌的事情，远超过当时在阿苏沙街所发生的。第3个无形界将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第3个无形界将兴起耶利米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的年轻人。第3个无形界是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第3个无形界将施下能力来完成主大的使命，之后主耶稣就会再来。来吧，这个都就华语堂同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？历代之下7、14，这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶我们的，赦免我们的国家主。但愿你一切瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得成就。我们祷告，让全体这个都就华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣的名，我们也要奉耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为佐科维总统和马鲁阿明副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，赐给他们和他们的家人，上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道，求你大大祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养事工，使他继续被使用，成为第3无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的这个都州牧师长许愿子医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，
愿他的妻子 Olivia、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在这嘎督州的牧养圣工，使我们所有在这嘎督州的子民配得在上帝面前。我们也为波多利教会省的教会 Aurora 大谢和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂。也为在这嘎督州兴起耶利米一带祷告，求上帝大大的使用他们。我们也为每一位同工和今天这嘎督州参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的就上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性经济危机的疾病。上帝大大地祝福他们，阿们。全体同工和这嘎督州华语堂的会友，请举手领受上帝通过他仆人这嘎督州牧者的祝福。Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi Anda semua dari serangan pandemik COVID-19. God bless you all. 我要全心赞美，跳舞颂扬你，在你天中一人生活在世上前歌。我要全心赞美，赞美还要赞美主你，一人捧你手，神永不息。我们说，一人捧你欢呼，神永不息。在这，一人捧你欢呼，神永不息。来，请拍手。